Masa boleh menjadi guru terbaik yang sentiasa memberi pengalaman berharga. Jadi, dah bersedia untuk luangkan masa bersama Nona? Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton setia Nona. Sepanjang mengharungi tahun 2022 yang semakin hampir kepada penghujungnya, Mira doakan agar kalian sentiasa bersemangat untuk menempuh hari-hari mendatang. Pelbagai kisah kehidupan sentiasa mengiringi perjalanan hidup manusia. Manis dan pahitnya pengalaman itu pasti ada kenangannya. Meskipun tidak semua berjalan dengan lancar, kita haruslah sentiasa berfikiran positif dan hidup mesti diteruskan. Begitu juga dengan pengisian Nona minggu ini, semoga perkongsian menarik kami memberi manfaat buat semua penonton setia Nona. Menarik di Nona minggu ini. Kasih sayang anak, pemberi semangat buat ibu pesakit amnesia. Bila dia duduk kat rumah satu orang, mak I macam depressed lah. Baru kita realise bila kita telefon dia, cakap dia akan berulang-ulang tanya. Ayam Maharani, pemikat selera keluarga. Kebun mini sebagai terapi diri. Mostly untuk beginner lah. Kalau kita nak tanam, kita pilihlah sayur-sayur ataupun pokok yang mudah ditanam. Sesekali menyediakan hidangan tengah hari yang lari dari kebiasaan masakan anda sudah tentu membuka selera keluarga. Sajian ala India yang seakan-akan kari dan rendang ini menggunakan pelbagai rempah ratus seperti kulit kayu manis, ketumbar, lada hitam dan buah pelaga. Ia amat sesuai dihidangkan bersama nasi biryani atau nasi minyak. Segmen akhir tangan berkongsi cara penyediaan ayam Maharani bersama Zaidah Ibrahim. Pempengaruh yang popular dengan perkongsian resepi masakan di laman media sosial, Zaidah Ibrahim atau lebih mesra dengan panggilan Kak Zaidah ingin berkongsi masakan istimewa iaitu ayam Maharani. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak ayam Maharani. Antara bahan-bahan yang diperlukan, ayam yang telah digoreng terlebih dahulu, ketumbar, jintan manis, jintan putih, lada hitam, cili kering, rempah 3 sekawan, daun salam, daun ketumbar kering, gajus, krim memasak, yogurt, garam, cili hijau, daun sup, bawang besar dan bawang putih dikisar bersama gajus yang telah direndam. Mula-mula sangai dahulu ketumbar, jintan putih, jintan manis, lada hitam dan juga cili kering sehingga terbit aromanya. Mungkin ada yang tanya sangai itu macam mana? Sangai biasanya kita goreng tanpa minyak. Itu kita panggil sangai ya. Ada orang panggil sangrai. Sangrai juga sama. Dan boleh juga dimasukkan ke dalam oven untuk kita masakkan rempah-rempah ni. Okey, so kita sangai dia hingga dia naik bau. Seterusnya, kisarkan bahan yang disangai tadi sehingga menjadi serbuk. Kita perlu tumis 3 sekawan iaitu cengkeh, kayu manis dan buah pelaga. Okey. Kita akan tumis pula bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Kemudian kita masukkan bay leaf ni. Tumis bahan-bahan tadi sehingga naik bau. Okay, kita masukkan rempah yang kita kisar tadi.
Kita perlu tutup sebentar supaya dia cepat masak rempahnya tu. Kita masukkan yogurt. Masukkan yogurt atau juga boleh diguna tairu ya. Okey, kita boleh masukkan ayam. Ayam ni kita dah goreng dahulu bersama dengan kunyit dan garam. Kemudian kita akan masukkan krim. Kak Zara guna cooking cream ya kat sini. Biasanya kita masak, kita guna santan. Tapi hari ini masakan dia agak istimewa. Jadi kita santan kita gantikan dengan krim. So, kita akan masukkan krim ke dalam masakan ni. Kemudian bolehlah kita masukkan lada hijau yang telah dihiris panjang. Gajus. Right, nampak tu cantik ya. Minyaknya dah naik. Kita masukkan garam. Okey, kita tutup sebentar periuknya supaya ayam ni masak lebih mudah masaklah. Okey, sebentar. Cantik lauk kita, warnanya pun cantik. Dia dah naik minyak. Kemudian kita taburkan sedikit daun ketumbar kering. Okey, masakan kita pun dah nak masak dah ni. Last sekali kita taburkan daun sup. Kacau masakan sehingga sebati. Baunya sangat harum kat sini. Okey, so kita tutup sebentar. Tutupnya dan kita matikan apinya. Kita biarkan lebih kurang dalam 2 minit supaya minyaknya nanti naik ya. So nanti masakan dia nampak kering, pekat dan berminyak. Setelah siap, hidangkan di dalam mangkuk dan boleh untuk dinikmati. Alhamdulillah, siap dah resipi kita ayam maharani. Kepada semua penonton Nona yang menyukai resipi ini, bolehlah mencubanya. Terima kasih. Selamat mencuba. Ayam maharani sesuai dihidangkan bersama nasi putih atau nasi minyak sebagai sajian seisi keluarga. Menggalas tugas sebagai seorang anak bukanlah satu bebanan. Malah peranan dan tanggungjawab yang dilaksanakan belum tentu dapat membalas setiap pengorbanan insan yang melahirkan kita. Melewati usia 75 tahun, ibunya disahkan mengalami amnesia. Bimbang ianya akan memudaratkan kesihatan ibu tercinta. Sebagai anak, dia sentiasa positif mencipta ruang bersama. Memasak, mengait, melukis dan bersenam antara aktiviti galakan yang diberi agar ibunya lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan seharian. Ikuti kisah Azvika Maheswari dalam memberi kekuatan semangat buat ibu yang dikasihi, Lachmi Aparu dalam segmen Inspirasi. Itu nasi biryani. Mak, ini Mak masak kobis ni. Kobis ni kan dalam bahasa Inggeris tu. Kobis lah. You don't know. Cabbage. 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 Mengalami kemurungan selepas kematian suaminya, Lachmi Aparu, 75 tahun, disahkan mengidap amnesia dan sering lupa tentang sesuatu perkara.
Azvika Maheswari sering membantu ibunya bagi mengingati kembali memori yang mulai pudar. Selepas ayah I meninggal, dia duduk seorang saja kat rumah setahun. So bila dia duduk kat rumah satu orang, mak I macam depressed lah, dia kan depressed satu orang. And then kita pun selalu melawat dia. Bila melawat dia dalam 1 tahun tu ada nampak dah mak I berubah lah, dia punya ingatan dia. And then dia seorang yang aktif. Lepas tu dia like keseorangan lah, you know. Baru kita realise bila kita telefon dia, cakap, dia akan berulang-ulang tanya. So benda tu carry forward sampai 2 tahun dan kita dapat tahu yang dia tu I bawa dia pergi jumpa doktor dan doktor cakap that mak I baru permulaan untuk jadi demensia, tapi belum lagi demensia lah, just amnesia. Melalui fasa yang sukar ketika membesarkan anak-anaknya, Lachmi tidak pernah berputus asa dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Pernah bekerja sebagai pembantu rumah dan bekerja di kilang papan, ketegasan Lachmi menjadikan anak-anaknya cemerlang dalam pelajaran dan kini membina kehidupan yang lebih baik. Anak-anak ada belajar. Kalau mak tak ada belajar, bapa tak ada baca, mak tak baca, anak mesti menghantar sekolah lah. Pergi hantar sekolah, hari-hari jalan kaki. Anak kereta tak ada. Saya hantar pagi, saya hantar, petang bawa. Sekolah dekat lah, bukan jauh lah. Hari-hari saya jalan kaki bawa. Nak kereta tak ada, apa-apa tak ada. Hari-hari jalan dia orang angkat sekolah. I berjaya sebab mak I. Lepas tu sekarang pun I dah kahwin, ada anak-anak. After my father meninggal dunia, my father pun memang jaga mak I betul-betul. So dia jaga mak I. So bila bapa I meninggal, I terasa sangat mak I kesorangan. So inilah time for me to nak balas budi dia lah. Membaca surat khabar buat ibu tercinta adalah antara aktiviti yang dilakukan bagi menguatkan lagi ingatan Lachmi. Peranan anak-anak sangat penting bagi mengembalikan daya ingatan ibunya. Telatahnya itu sering dikongsikan Azvika di media sosial dan ia menjadi perhatian warga maya sehingga tular. Mami I memang dah sekarang actually dah 4 tahun dah dia duduk dekat KL dengan I. I ada abang, mami ada 9 anak. So mak I pusing-pusing lah kat rumah. So dia akan duduk rumah I sebulan, duduk rumah abang I sebulan, rumah kakak I dekat Keluang pun sebulan. So semua anak-anak dia sekarang ada ambil turn nak jaga dia. Jadi cuma I saja yang ambil TikTok buat publish. Jadi mak dah permanent duduk dekat KL. Tapi memanglah dia hari-hari akan cerita kampung halaman dia. Memang hari-hari nak balik. Jadi abang I akan buat apa, 2 bulan sekali abang I akan bawa dia pergi ke Keluang. Pergi jumpa, duduk kat rumah dia, kemas-kemas rumah. And then masak-masak tu semua. Yeah. Doktor menyarankan agar Lachmi sentiasa melakukan aktiviti yang dapat membantu daya ingatannya. Aktiviti memasak, melukis dan menjahit merupakan aktiviti kegemarannya. Walaupun sibuk dengan kerjaya dan perniagaan, Azvika sentiasa memperuntukkan waktu untuk melayan kerenah ibunya dalam melakukan aktiviti seharian. And aktiviti memasak tu memang betul-betul membantu mak I. Sebab apa? Memasak tu, dia memang suka masak. Memasak is like her priority. Kalau tak payah cakap pun dengan dia. Kalau you cakap saja ada orang nak datang rumah ke, mesti pagi-pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi dia dah ada dekat dapur. Kalau masak tu, dia akan ambil masa dalam 2-3 jam. Dah siap dah masakan dia. After masak, nanti dia lepak-lepak lah. Dia mengait. Lepas mengait, kalau dia rasa boring tu, dia pergi kebun, dia berkebun. So, I ada tempat air kebun kat sini, kecil saja. So, dia pergi berkebun. And then, dia menjahit. So menjahit tu macam tak adalah kita ambil tempahan ke, tak ada. Cuma kita kat rumah saja apa-apa kain ke, I bagi dia sedikit kerja lah. Macam ada kat TikTok tu husband punya seluar koyak. So I bagi dia okey tampal kau seluar ni. Jadi dia mengambil masa, dia tak macam dulu. Dia akan fikir sebab memang mak
Bukan jenis yang kata okey itu jahit dia faham. Dia akan duduk memikir macam mana nak buat tu. Itu yang aktiviti yang doktor suruh sarankan I bagi dekat mak supaya dia berfikir banyak. Bila dia berfikir banyak, dia takkan lupa cepat. Mak sayang tak dengan anak-anak semua? Sayang tak? Pandai sayang juga. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang jangan pukul. Itu saya tahu. Karena dia tamu dengar, dia cakap, pukul lah. Kadang-kadang pun, sekarang pun kadang-kadang mak marah dia, sayang. Segala memori yang diciptanya selama ini mungkin sudah mulai pudar di mamah amnesia. Namun kesungguhan anak-anak yang tidak berputus asa menjaga Lachmi wajar dijadikan contoh oleh setiap insan yang bergelar anak. Selagi ada ibu, selagi ada bapa, kita nak balas budi dia, balaslah masa dia masih lagi hidup. Jangan kita tunggu sehingga dia merana ke ataupun masa dia sakit-sakit ke baru kita datang nak jumpa ibu bapa. Selagi mereka hidup, selagi mereka sihat, jagalah mereka. Jangan kata mak dah sihat, mak lagi boleh buat sendiri. Bila mereka dah sakit, kita nak jaga nanti susah. Mak, kita nak cakap sesuatu. Kita cakap terima kasih Nona. Terima kasih Nona. Mak buat mak punya peace tu, peace. Okey. With love. Ayo. Menghimpunkan lebih 300 adik guru kraf dan penggiat seni tekstil dari negara ASEAN, pameran Simposium Tekstil ASEAN ke-8 menjadi platform terbaik dalam pemeliharaan dan kelestarian tekstil tenunan asli. Bukan sahaja dapat menimba ilmu pengetahuan, pengunjung yang hadir boleh menyaksikan pelbagai teknik pembuatan secara langsung. Nona kongsikan keindahan dan keunikan seni tekstil tradisional ini sepanjang pameran berlangsung. Industri fashion tanah air sentiasa mengalami perubahan seiring dengan evolusi fashion global. Biarpun berganti masa dan bertukar trend, seni tekstil tradisional kekal utuh tidak lenyap di telan zaman. Pameran Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 ini bukan sahaja berkongsi ilmu tentang dunia tekstil dari negara-negara ASEAN, malah turut mengangkat keunikan dan keindahan seni tekstilnya. Okey, untuk simposium kali ini saya ada bawa cushion, koleksi clutch bag, tepak sirih yang melambangkan untuk majlis perkahwinan masyarakat Perak lah terutamanya. Pandangan saya tentang pameran ni sangat boleh mengetengahkan lagi seni tekad yang kian pupus, terutama kepada delegasi-delegasi luar lah, di mana kalau kita lihat ada delegasi daripada Turki yang mempunyai tekad yang sama dengan tekad dari Malaysia. Lebih menarik lagi, sepanjang pameran turut berlangsung demonstrasi tenunan tradisional dalam kalangan penenun tempatan. Bagi menghasilkan kain tenun ini, ia memerlukan bakat, ketepatan dan ketekunan yang tinggi. Untuk proses kasut manik Babanyonyan ni, kita mempunyai menggunakan ram ataupun pemidang untuk ditampal kain, di mana atas kain tu kita akan sediakan pattern untuk kita sulam manik-manik satu-satu menjadi sepasang kasut lah. Untuk sulaman kasut manik Babanyonyan ni dia bergantung kepada saiz ruang muka yang kita sulam. Makna lagi besar ruang kita sulam tu lagi lamalah masa untuk kita ambil. Dia juga bergantung pada berapa kecil manik yang kita sulam. Proses menyulam untuk kasut yang bersaiz kecil dia masa dalam 5 ke 6 hari, di mana satu hari 5 jam atau 6 jam. Di mana ruang lebih luas kita ambil masa dalam 11 atau 12 hari untuk siapkan untuk sepasang kasut. Untuk proses tenunan puak ni, mula kita kena kenal alatan untuk tenunan puak. Contohnya kek tenun kita kena kenal, rakup, tendai, panjang kita kena peralatan semualah. Lepas tu baru kita pergi kat proses membuat tenunan puak. Pertama kita proses mengirit, lepas tu mengarap. Lepas tu menegi, melipat, memilih
baru proses mengikat untuk membuat corak motif dia. Pandangan saya dia memang baguslah untuk the youngsters and also for people to learn craft Malaysia and also outside of Malaysia pun ada juga kan. So I think it's a very good opportunity for orang to learn and then also to get to know craft Malaysia. Komuniti penenun turut mengumpulkan tenunan dari 13 negara ASEAN. Sokongan dan galakan diberikan dalam mengangkat seni tekstil negara ke tahap yang membanggakan. Tenunan Brunei itu adalah hasil karya yang hasil turun-temurun daripada atuk moyang kita yang kita usahakan dari dulu sehinggalah sekarang, dan kami mengharapkan supaya warisan ini tidak akan pupus. Our collection this year to Malaysia exhibition, we delight to show the real 100% silk and the national color, only national colors. And we do many techniques in one piece, maybe like 10 techniques of this. It's very high style and high quality of it. Semoga Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang menjadi acara 2 tahunan ini dapat mengangkat nilai tekstil tradisional agar terus dikenang dan mampu menarik generasi muda untuk meneruskan legasi ini. Lokasi pilihan Nona minggu ini merupakan sebuah kediaman yang berkonsepkan moden contemporary dengan mengetengahkan rona emas, putih dan kelabu sebagai warna asas yang melatari segenap ruang. Bagi pemiliknya, Datin Yang Rafidah Ali dan suami, Datuk Abdul Wahab Khalid, penyediaan 5 ruang tamu memudahkan mereka jika menerima kunjungan yang ramai dalam satu masa yang sama. Antara lokasi yang menjadi ruang kegemaran pasangan ini adalah lamanya. Hiasan landscape yang berkonsepkan Bali moden dibina di ruang rooftop bagi memudahkan mereka bersantai bersama keluarga. Menjalani kehidupan di hutan konkrit bukanlah penghalang untuk menikmati kehijauan alam semula jadi. Biarpun kawasan kediaman tidak seluas mana, namun jika bijak, anda masih lagi mampu menyediakan sebuah mini kebun dengan pelbagai jenis tanaman sayuran yang boleh dinikmati hasilnya. Siti Fatimah Khamis berkongsi pengalaman dan tip untuk mereka yang gemar berkebun dalam segmen Deko Laman. Mempunyai masa lapang sewaktu pandemik yang lalu, Siti Fatimah Khamis mengusahakan laman rumah mertuanya untuk dijadikan kebun bunga dan sayuran. Sering berkongsi tanaman dan tip berkebun di laman sosial, kebun ini dikenali dengan nama Kebun Mak Iti. Kecil-kecil dulu memang akak selalu ikut mak ayah pergi kebun sebab kita orang ada kebun lah kan dekat kampung. Jadi macam dah terbiasa. Macam kat kebun tu masak lah, tidur sana pun dia. Jadi macam dah terbiasa. So basic-basic bercucuk tanam tu memang akak dia lah. Walaupun sudah mempunyai pengalaman dalam berkebun, namun masih ada tanaman yang tidak menjadi. Teknik dan langkah yang betul penting dalam proses penanaman pokok bunga atau sayuran agar pertumbuhannya subur dan membuahkan hasil. Ada jugalah yang senang, ada juga yang susah. Macam pokok ros, akak memang bagi akak susah lah.
Susah sikit sebab dia ada penjagaan yang rumit sikit. Dia memerlukan tanah dia itu sendiri, tanah berbeza sikit kan. Baja pun baja rose saja macam tu. Tapi cuaca panas pun dia tak berapa nak ni kan. Jadi macam pokok yang mudah-mudah je lah akak pilih. Bagi mereka yang baru berjinak dalam aktiviti berkebun, beberapa faktor harus dititik beratkan seperti pemilihan tanaman yang sesuai, medium tanah dan cara penjagaan. Ia bagi memastikan penghasilan tanaman yang segar dan subur. Tips yang pertama, mostly untuk beginner lah. Kalau kita nak tanam, kita pilihlah sayur-sayur ataupun pokok yang mudah ditanam. Akak try tanam kangkung. Kangkung sangat mudah tanam. Okay. Sawi pun, bayam sama. Dia sabur je nanti memang dia mudah lah. Kita tak adalah rasa kecewa sangat. Okay. Medium tanah juga kita kena ambil kira kan. Tanah tak boleh lembap sangat dan tak boleh kering sangat. Macam tu. Okay. Pembajaan tu pun kena dititik beratkan lah. Ya. Untuk bagi daun-daun dia subur apa semua kan. Menjadi rutin harian setiap pagi dan petang, Siti Fatimah akan memperuntukkan masa untuk menguruskan kebunnya. Menurutnya, bagi penanaman anak pokok, ia lebih sesuai ditanam pada waktu petang. Akak suka tanam herba kat rumah. So, jadi herba tu sangat banyak. Okay, macam oregano, ada Thai basil, ada ulam raja, pucuk-pucuk segala ni kan. Pucuk pegaga pun ada kan. Okay. Lepas tu herba ni akak sangat sukalah sebab dia memang kalau kita nak relax and kita boleh buat air herba. Akak memang suka air herba lah. Kalau herba tea, mint tea akak suka. Bagi penggemar teh, teh purina menjadi kelaziman untuk dinikmati sebagai minum petang. Tapi kalau mahu cuba sesuatu yang berbeza, teh lemon balm boleh dijadikan pilihan. Selain aroma dan rasanya yang sedap, ia juga boleh mengurangkan sakit tekak. Sebab itu, ia sesuai sebagai tanaman di kebun anda. Semua tu memang mudahlah untuk akak peroleh bila di belakang. Kita punya ambil je, nak masak kita ambil kat belakang backyard kita kan, ambil kat garden kita je. Bagi akak lah, ya, sangat-sangat relax lah bagi kita bila ada garden, kita boleh tengok pokok, kita boleh beriadah kan. Bila kita tanam sayur-sayuran pula, satu memang jimat kan. Jimatkan kos kita. Lepas tu kalau kita nak makan, anytime kita boleh ambil makan, masak apa semua kan. Okay, lagi satu ialah untuk kesihatan juga kan, untuk anti-stress. Bila kita keluar, kita tengok bunga, ya Allah kan, segar mata kita kan. Lepas tu hati kita pun terus jadi tenang kan. Lagi satu, bagi akak lah. Okay, bila anak-anak kat luar main kan, spend time dengan keluarga, sangat-sangat best. Itu sangat-sangat valuable bagi akak lah. Bukan sahaja menjadi tempat untuk meluangkan masa lapang dan menghilangkan penat seharian bekerja. Hasil tanaman yang segar dan subur boleh menjimatkan kos pembelian barangan segar dan juga menjimatkan masa. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana kejuruteraan komunikasi di negara bumi kangaroo memberi kelebihan buat Nur Diana Sahariman dalam menimba pengalaman ketika merantau di negara orang. 4 tahun bermastautin di Australia, Diana berkongsi lokasi menarik yang ada di Sydney. Ikuti pengembaraannya ke Sydney Harbour Bridge, Sydney Opera House, Royal Botanic Garden dan banyak lagi dalam segmen Sana Sini.
Bagi anda yang belum pernah menjejakkan kaki ke Australia, Sydney boleh dijadikan sebagai destinasi pelancongan yang menakjubkan. Selain menjadi tumpuan sebagai pusat kewangan dan ekonomi negara, ia juga merupakan sebuah bandar yang terbesar di Australia. Pada tahun 2018, Nurdiana Farhana Sahariman, 35 tahun, anak kelahiran negeri Perak ini telah berhijrah ke Sydney bersama suami dan anaknya. Dia kini menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar di University of New South Wales. Diana berkongsi destinasi yang wajib dikunjungi di Sydney. Sydney Opera House merupakan bangunan terpenting yang unik menjadi ikon negara Australia. Ia telah siap dibina pada tahun 1973. Biasanya bangunan ini menjadi lokasi acara penting seperti konsert nyanyian, teater dan orkestra. Selain itu, kita juga boleh berkunjung ke Sydney Opera House untuk bergambar dan juga menghayati seni bina unik ini. Bagi mereka yang gemar dengan suasana yang damai, Royal Botanical Garden antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Royal Botanical Garden adalah taman tertua yang terletak bersebelahan dengan Sydney Opera House. Jadi, jangan lupa untuk berkunjung ke Royal Botanical Garden kerana ianya mempunyai pelbagai lanskap menarik dan tanaman saintifik. Ianya dibuka kepada pengunjung setiap hari secara percuma. La Perouse merupakan destinasi menarik untuk dilawati kerana ia menyimpan 1001 kisah sejarah untuk dihayati. Anda pasti akan terpesona dengan keindahan alam semula jadi di La Perouse. Di sinilah di mana Kapten Arthur Phillip pertama kali berlabuh di perairan Sydney. Sydney Harbour Bridge merupakan mercu tanda kebanggaan negara Australia. Jambatan ini terkenal dengan gelaran The Coat Hanger kerana reka bentuknya seperti penyangkut baju. Sydney Harbour Bridge menjadi lokasi utama ke Sydney. Darling Harbour pula merupakan sebuah penempatan yang popular di Sydney. Ia terkenal sebagai pusat tumpuan pelancongan kerana mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tidak hairanlah lokasi ini popular dalam kalangan pengunjung. Darling Harbour menjadi tumpuan para pelancong kerana mempunyai pelbagai aktiviti seperti membeli belah, menikmati makanan dan juga beriadah. Darling Harbour sentiasa meriah dengan warga tempatan dan juga para pelancong setiap masa. Selain terkenal dengan menunya yang enak dan lazat, restoran yang mengamalkan konsep mesra kanak-kanak ini membuatkan Diana tidak melepaskan peluang untuk singgah dan menjamu selera. Warga tempatan Sydney gemar mengunjungi restoran Rache untuk menikmati keenakan daging keluaran ladang Australia. Restoran ini dibuka pada tahun 1998 dan mempunyai pelbagai cawangan di serata Sydney. Antara menu kegemaran kami sekeluarga ialah daging ribs dan steak bersama sos lada hitam. Restoran ini amat mesra kanak-kanak kerana mempunyai pelbagai aktiviti seperti mewarna dan bermain semasa menunggu hidangan. Kepada semua penonton, jika anda ingin bercuti ke Sydney, anda hendaklah membuat persiapan pakaian yang sesuai. Setiap musim amat sesuai dilawati kerana ianya mempunyai keistimewaan tersendiri. Biarpun bandar Sydney ini dikategorikan antara bandar yang tersibuk di dunia, mereka yang berkunjung ke sini pasti merasai pengalaman yang mengujakan kerana ia bukan sahaja menghimpunkan pelbagai tarikan dari segi budaya, malah reka bentuk bangunan dan panorama alamnya turut mempesonakan. Percutian ke Sydney akan menjanjikan pengalaman menakjubkan dan kenangan manis yang pasti tidak dapat dilupakan. Pelbagai cadangan dilaksanakan dalam usaha untuk memulihkan negara dari belenggu pandemik. Nona kongsikan paparannya. Pada Julai 2021, kerajaan telah menubuhkan Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan bertujuan untuk merangka dan juga melaksanakan pelan tindakan untuk membawa negara keluar daripada kemelut pandemik ini. Ini melalui pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN iaitu satu sistem berfasa yang berdasarkan nilai-nilai ambang utama seperti kadar vaksinasi dan juga kapasiti sistem kesihatan
kesihatan awam. Ini dapat diperlihatkan Malaysia telah pun berjaya keluar dari kemelut pandemik secara sistematik, selamat dan juga teratur. Peralihan dari fasa pandemik kepada pra-endemik juga telah membolehkan semua sektor ekonomi dibuka dan pembukaan semula sempadan antarabangsa yang telah pun bermula pada 1 April 2022. Namun, tugas Majlis Pemulihan Negara yang bertindak sebagai badan penasihat kepada kerajaan dalam langkah memulihkan sosioekonomi negara masih lagi tidak terhenti sehingga hari ini. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda 3 figura hebat daripada ahli Majlis Pemulihan Negara yang mana mereka ini sebenarnya pakar dalam bidang masing-masing dan kalau boleh kita nak kongsikan, nak dengarkan pendapat-pendapat mereka ini tentang cabaran-cabaran dan juga peranan wanita dalam usaha pemulihan negara. Jadi izinkan saya perkenalkan, di sebelah saya kita bersama dengan Profesor Dato' Adibah Kamaruzzaman selaku pakar penyakit berjangkit dan juga tokoh kesihatan awam antarabangsa. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, baik, Fiza. Terima kasih, Doktor. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita juga bersama dengan Dr. Habibah selaku tokoh pendidikan kita hari ini. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Datuk Dr. Hartini Zainuddin selaku tokoh NGO dan juga aktivis kemasyarakatan. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. I think sebagai wanita harus menjaga wanita-wanita yang lain untuk menumpukan dan mengesyorkan bahawa kebajikan dan apa-apa yang perlu untuk menjaga keluarga dan komuniti itu semuanya kena berganding bahu menjaga dan mengesyorkan bahawa wanita ni semua mendapat apa yang perlu untuk menjaga keluarga dia, anak dia dan komuniti dia. And that it's an investment, ya. It's not kebajikan lagi sekali. It is an investment that you have to do it with women and girls. They are the best investments you can do. I think pemimpin wanita, if you want to be smart, please invest in the other women and girls and berganding bahu. Berganding bahu. Berganding itu bahu. Kata kuncinya. Itu daripada Datuk Dr. Hartini sendiri. Mungkin Datuk Habibah sendiri boleh kongsikan juga peranan Datuk sendiri dalam Majlis Pemulihan Negara. Adakah sistem pendidikan sekarang mampu memastikan golongan wanita ini terus diperkasa? Bagi saya amat baiklah, bukan saja Majlis Pemulihan Negara itu melibatkan pelbagai pihak, inklusif saya sebut tadi, tapi juga melibatkan wanita juga sebagai ahli dalam majlis tersebut. Pendidikan itu berpegang kepada prinsip kesamarataan. Oleh itu tidak membezakanlah antara lelaki dan juga perempuan. Begitu juga kalau kita tengok penyertaan kita bagi tingkatan 2 dalam Trends in International Mathematics and Science. Kita lihat juga pencapaian murid perempuan sama baik dengan murid lelaki dalam sains dan juga matematik. Apa yang disediakan oleh sistem pendidikan itu dia tidak membezakan antara lelaki dan perempuan. Walau bagaimanapun kita lihat kecenderungan ke arah bidang-bidang tertentu, teknologi, ICT, STEM lah. Murid perempuan dia kurang memilih kepada the T&E, teknologi dan juga engineering. Dan ini kita lihat dari bukan saja di sekolah tetapi bila kita pergi kepada pendidikan tinggi dan juga pasaran kerja. Jadi kalaulah kita hendak supaya wanita diperkasa dan perlibatan yang lebih menyeluruh, mungkin perlu ada kolaborasi dengan semua pihak, khususnya pihak industri. Mungkin bagaimana kita boleh menggalakkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin Prof. Adibah nak kongsikan sedikit bagaimana dari segi sumbangan dan juga peranan Prof sendiri dalam Majlis Pemulihan Negara. Majlis Pemulihan Negara seperti yang dikatakan pada awal tadi terdiri daripada menteri-menteri dari pelbagai kementerian dan juga agensi. Sudah tentunya Kementerian Kesihatan diwakili dan saya sebagai pakar sentiasa memberi pandangan dari luar Kementerian Kesihatan, dari aspek pendidikan kesihatan dan juga civil society sebab saya bersama Dr. Tini juga terlibat dalam civil society. Bukan saja di kesihatan tapi juga dari segi sosial dan juga ekonomi dan adakah wajarnya kalau kita lihat wabak setakat-setakat itu kita membuka sempadan dan sebagainya. I'm fortunate to be in different committees at the international level, boleh memberi pandangan dari apa yang dibincangkan di pihak antarabangsa.
Baiklah hadirin, jelas sekali proses pemulihan yang terpaksa kita lalui ini adalah lebih panjang daripada yang dijangkakan. Justru kerjasama daripada setiap lapisan masyarakat perlu digembling dan fokus harus diberikan kepada sektor-sektor tertentu untuk memastikan proses pemulihan yang sekata dapat dicapai. Jangan kesali sesuatu yang terjadi dalam hidup anda. Sebaliknya, pandanglah ke hadapan dan bersedia dengan setiap kemungkinan yang bakal berlaku. It is better to look ahead and prepare than to look back and regret. Kata-kata inspirasi daripada bekas atlet Olimpik Jackie Joyner Kersee mengakhiri paparan Nona minggu ini. Semoga ianya memberi manfaat buat semua. Jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman pilihan Nona minggu ini di atas kesudian menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditanya